السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، اللهم آمين. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahlah rezeki kepada muslimin muslimah, khasnya penonton-penonton yang sedang ikuti dalam Facebook UTK sekarang ni. Dan semoga mereka diberi murah rezeki dan juga boleh tunai ibadah umrah, tunai ibadah haji sekali seumur hidup sekurangnya. Allahumma amin. Alhamdulillah. Amin. Hari ini kita sama-sama bersama dengan yang berbahagia Tuan Guru Bapa Haji Kumar Urdun, yang juga hari ini kita akan bagi tajuk satu sebagai di antaranya persiapan bagi mereka-mereka yang nak ditunai ibadah umrah di musim sekarang. Alhamdulillah, พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับผ่าน Facebook Fanpage UTK Hut and Travel นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรานะครับพร้อมกับบาบกุมะเนี่ยเราจะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการตั้งเจตนาเนี่ยเพื่อทำอุมเราะห์แบบมีกฎแบบมีหลักเกณฑ์ataupun kita dengan bahasa Melayuก็จะpanggil niat bersyarat. Nah, alhamdulillah niat bersyarat ni niat yang paling penting lah. Sekiranya kalau kita ada jatuh ke uzur ke malangan ke apa tu, maka tertahluk dengan sendiri. Adapun maklumat lanjut lagi tu, nah kita akan bersama-sama dengan tuan guru kita yang mana insya-Allah pada tanggal ni bulan 10, nah kita akan musafir ke tanah haram Madinatul Munawwarah dan juga Makkahul Mukarramah insya-Allah. Maka saya sebagai pengurus syarikat UTK dan juga Bapa Kumat sebagai penasihat syarikat kita ni, kita bersama-samalah untuk nak khidmat kepada hujaj, iaitu khidmat kepada Duyufur Rahman ataupun hujaj Baitillah, boleh tunai ibadah dengan sepenuh. Tapi di samping kita nak bagi hujaj tu, kita nak bagi ilmu. Adik kakak yang tak pergi dengan kita ni, pergi dengan siapa dia pun kita boleh ngaji boleh-boleh. Tujuan yang paling besar sekalinya, kita boleh ambil ilmu, kita boleh guna pakai di sana. Kerana itulah matlamat channel kita yang ada ni. Channel kita yang ada ni, satu-satunya kita nak bagi ilmu kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tuan guru kita. Maka majlis kita tak melewatkan masa lah. Mempersilakan dan juga dipersilakan tuan guru Bapa Haji Kumar Urdun. Falyatafaddal mashkur. Insya-Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat bertemu, selamat berjumpa kaum muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti majlis live kita di masa santai-santai ini. Dan mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat bersama tentang ibadah umrah dan ibadah haji. Dan ibu-ibu, bapa-bapa kaum muslimin muslimat, kita banyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna ziyarata haramain syarifain. Kita banyaklah berdoa, ya Allah, ya Ilahi aku, bagilah rezeki kepada aku, dapat aku ni menziarahi dua tanah suci. Dua tanah suci, tanah haram iaitu Baitillahil Haram dan Madinatul Munawwarah Asy-Syarifah ini yang mulia kedua-dua. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi petang diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada perjumpa kita di dalam live kita di kali ini, kita ada tajuk tentang niat bersyarat
Tentang niat bersyarat dalam upacara kita nak mengerja buat ibadat umrah ataupun kita nak buat ibadat haji, kita kena tahulah niat bersyarat ataupun niat bertaklid. Niat bertaklid. Walaupun ibu-ibu dan bapa-bapa kita kena tahu niat satu bahagian ni pula, oleh kerananya kita duk pergi buat ibadat di mana tempat sahaja, lebih-lebih lagi ibadat di bumi Mekah ni, bumi suci ni. Kita kadang-kadang tubuh badan kita tu ada kesihatan. Kadang-kadang kita ni tu mari menyakit satu ketika, mari dengan terkejut. Mari dengan kita saat itu tak sangka-sangka berlaku perkara tu. Berlaku perkara tu. Kadang-kadang kita dah nyakit kita. Darah tinggi pun ada, kecil manis pun ada, huacai pun ada, dan darah rendah pun ada kadang-kadang. Manakala kita ada penyakit pelat-pelat dalam tubuh kita, sedangkan kita ni nak mengerja buat ibadat kepada Allah, kita nak buat umrah dan kita nak buat haji. Penyakit ada dalam tubuh kita. Kita nak pergi, kita sangat-sangat rindu kepada bumi yang suci, bumi yang barakah. Kita sangat-sangat rindu, daripada lama-lama kita ada cita-cita nak pergi. Maka Tuhan bagi rezeki kepada kita, kita pun boleh jinjak. Kita pun boleh buat persiapan untuk nak menuju ke sana. Sedangkan penyakit kita masih ada. Setengah-setengah mereka duk lagi kepada klinik, setengah-setengah mereka duk lagi ke hospital, setengah-setengah mereka tak boleh nak tinggal ubat. Itu dia. Tetapi ibadat yang dicintai, iaitu ibadat umrah, ibadat haji, kita sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu dan lagi pula diwajibkan ke atas kita. Maka manakala pergi siapa di situ, sekiranya kalau Tuhan pergi tanda keuzuran saat itu ke atas kita dalam hal keadaan kita niat umrah ataupun kita niat haji, pergi berlaku uzur, bagaimana kita nak buat dalam keadaan itu? Maka di situlah kita mengaji dulu terlebih dahulu bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak niat. Kita buat persiapan, kita ambil tahu arah-arah tentang ibadat kerja kita, iaitu ibadat umrah dan ibadat haji itu. Kita nak niat macam mana supaya kita boleh lepas daripada bayar dam ke ataupun kena kifarat. Maka di sini ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat, lebih-lebih lagi hak kita dok buat persiapan dah nak pergi ni, kita ni digelarkan Duyufur Rahman. Duyufur Rahman iaitu tetamu Tuhan Rahman. Tetamu Tuhan Rahman, sama ada kita tu nak mengerjakan ibadat umrah ataupun ibadat haji. Digelarkan kita hujaj, digelarkan kita mu'tamirin. Hujaj iaitu para hujaj, iaitu orang yang nak mengerjakan ibadat haji, dan para mu'tamirin bagi orang yang nak mengerjakan ibadat umrah. Dua-dua ni digelarkan Duyufur Rahman, tetamu Tuhan Rahman. Kek Rahman ni. Maka hak ni sangat-sangatlah kita ambil tahu dulu. Ambil tahu dulu, kita mari mengaji dulu, mari menututi dulu tentang ibadat umrah dan ibadat haji. Maka niat bersyarat ni, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Manakala kita saat itu mulai nak niat, kita kata kita nak niat ibadat umrah. Kita kecek di hari ini kita nak fokus pergi kepada umrah. Kita nak niat ibadat umrah, kita kata kita baca niat. Kita sapa dah di mikot. Mikot Makkah ni kita pergi sapa dah tempat niat kita saat itu. Tak kira lah kita duduk di mana tempat saja, kita duduk di Zulhulaifah ke, kita duduk di Yalamlam ke, kita duduk di Zatu Irqin ke, ataupun kita duduk di Juhfah ke, duduk di Abyar Ali, duduk di mana tempat saja. Kalau mikot umrah ni duduk di Ja'ranah ke, duduk di Tenaim ke, duduk di Tenaim ke, ataupun kita duduk di duduk di Hudaibiyah. Hudaibiyah. Maka di sini kita ni apabila kita nak niat, kita nak syaratkan ke atas diri kita, kita nak taklid. Oleh kerana kita ada keuzuran. Kita tahu dah diri kita ni ada penyakit. Ada penyakit. Kita pergi Mekah ni, kita ada penyakit, kita tahu diri kita. Kita ni ada huacai kadang-kadang. Kita ni ada darah rendah. Kita ni ada ada darah tinggi, ada penyakit-penyakit yang lain lagi. Maka satu ketika kadang-kadang yang mari rebah. Pening mari, musim mari rebah. Dalam keadaan kita niat umrah. Dalam keadaan kita ni tu niat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kira lah umrah ke haji ke. Jadi dalam keadaan kita niat saat itu, dalam keadaan kita berihram saat itu, dia berlaku waktu. Berlaku waktu di tengah jalan, kita kata. Di tengah jalan.
Masa kita niat tu tak ada gapo lagi kita kata. Masa kita niat misalnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Kita niat tarikh tu. Nah, aku ni niat berumrah dan aku ni berihram dengannya kerana Allah Taala. Tak ada gapo lah kita pun baca lebih kurang sakut pau doa saat itu. Nah, nak Tuhan memudahkan jalan kita dalam ibadat kita saat itu kita baca niat, lepas tu kita pun talbiyah. Mana kalau kereta kita ataupun bah kita ataupun kereta tua kita tu bertolak pergi kita pun mulai baca nah doa untuk nak menyelamatkan diri kita dalam perjalanan ni tu. Lepas pada tu kita talbiyah. Lepas tu dalam kita duk tasbih kepada Allah, dalam kita duk tahlil kepada Allah, duk takhita, dalam kita saat itu duk selawat kepada Nabi kita, duk istighfar daripada segala dosa kita gigi tu. Jadi mari pening. Pening kereta ke, pening nyakit kita ke. Jadi macam-macam lah. Setengah-setengah daripada, bukan semua lah bagi orang yang ada penyakit dalam diri saat itu. Mari hak tu. Bila mari hak tu, pening-pening rebah. Rebah tu katakanlah atas kereta tu orang juru kibah kita lah, juru becik kita lah, juru urut kita lah. Nah, hak duk baca atas kita, baca gilah ayat kursi, gapo-gapo duk baca kepada kita tu, kita khabar tak khabar. Lepas tu tak pandai dengan atas kereta tu. Tak pandai dengan bomoh cadai atas kereta tu. Ya. Mutawih kita lah, berisak sendiri lah, juru baca siuk tak pandai. Bila tak pandai kena panggil kereta isaf. Kena panggil kereta hospital mari deh. Panggil kereta cuk mari. Hak tu nak hantar pergi ke hospital, ya hadap pergi kepada Baitullahil Haram lalu. Hantar pergi kepada hospital. Nah, hospital Mekah lalu kalau kita mari ke Madinah. Kimtul Aziz. Ya pergi situ lalu dah. Jadi kita dak tak kereta tua hak dek mono hadap pergi lah. Hadap pergi dengan kereta Isam, kereta weng tu. Pergi ke sana. Lepas tu pergi dalam keadaan tak khabar tu kita kata di sana tu dia pesak cara-cara dia, dia nak berubat kita, dia nak apa, dia bebaslah cara dia dalam hak keadaan kita berihram tu. Maka di situlah kita nak jaga diri kita daripada perkara hak kita kena patah dalam keadaan kita berihram tu. 7-8 perkara hak kita kena jaga, orang perempuan kena jaga cara dia, kita orang lelaki kena jaga cara kita ni tu. Hak tu pihak bomo dia tak ada jaga dah. Sebab dia ni nak berubat kita je. Dia nak berubat kita je. Jadi kalau mazhab Hambali tak apalah, dia boleh tertahalul. Dengan kita tak ada niat bersyarat tu. Nah, kita tak ada niat, tak ada taklid dalam niat saat itu. Dan dalam mazhab kita ni ada bersyarat. Ada bersyarat. Jadi hak ning ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat, lebih-lebih lagi yang kita duk menunggu-nunggu, duk nanti-nanti nak pergi ke sana. Terlebih baik kita ambil tahu dulu niat bersyarat ataupun niat bertaklid. Niat bertaklid. Jadi perkara ni saudara-saudara dan saudari-saudari, sebenarnya perkara ni bukan perkara baru. Perkara ni sudah berlaku masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahih, hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia kata di sini dia kata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah kata pernah masuk ke atas seorang sahabah, iaitu nama dia Duba'ah binti Zubair. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, Sayyidah Aisyah dah cerita di sini. Sebab apa? Sebab ada seorang manakala nak turun mari ke Baitullahil Haram, nak mari buat ibadat. Ibadat umrah saat itu, ada seorang perempuan jatuh sakit. Manakala jatuh sakit saat itu, nama dia Duba'ah binti Zubair. Seorang perempuan sahabat ni. Nabi SAW mari. Moga sahabat kata ni, Duba'ah duk uzur ni Rasulullah ni, bagaimanakah kita ni itu nak buat keputusan kepada dia ni. Rasulullah pun mari. Mari tengoklah lebih kurang. Mari tengok seorang sahabat perempuan ni, dia kata Rasulullah SAW berkata baginya, faqala laha, berkata baginya bagi Duba'ah tu, la'allaki arati al-hajjah, mudah-mudahan boleh haji. Nak turun pergi buat haji, nak turun pergi buat haji bersama Rasulullah. Mudah-mudahan boleh haji. Qalat, maka jawab ia Duba'ah jawab wallahi la ajiduni illa waj'atan. Demi Allah ya Rasulullah, tak dapat akan aku malaikat sakit. Aku ni sakit ni Rasulullah ni, nak buat ni sakit ni. Duduk mari sakit, duduk mari hingga pesing mari, lepas tu segar lagi. Raik lagi.
Ketika mari tu sakit nak tak boleh. Apabila raik gi boleh buat, boleh jalan. Tu dia. Lepas tu nak ana ni. Rasulullah tadi ni ketika ni muduk gagah dia. Muduk boleh gi, duk boleh gagah. Gini faqala, maka Nabi berkata, haji washtirati wa quli. Tu dia. Mu niatlah haji dan mu syaratkanlah dirimu. Syaratkanlah dirimu. Lepas tu mu doalah sikit. Wa quli, mu doalah sikit. Katakan Allahumma hilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Tuhan, tertahallulah aku ni, terteromoklah aku ni. Haitsu habastani. Sekiranya di mana aku jatuh sakit bawa kepada aku ni tak boleh nak pergi dah, jadi tertahallu di situ. Tu dia. Jadi bila jadi tahallu, kita bebas dah lah. Pakaian kita bagi orang lelaki ni, sebab pakaian ihram ni kena duk pecah, kena duk gapo. Kadang-kadang setengah-setengah daripada orang sakit dalam kepala kena belah, kena gapo tu kena duk cukur rambut, cukur kepala. Bila cukur mari duk dalam keadaan ihram tu bagaimana nak kata? Wajib ke atas dia bayar dam. Apabila lebih daripada 3 urat rambut, luruh mari ataupun cukur mari, gunting mari, wajib kena bayar dam. Maka apabila kita niat bersyarat, jadi kita terteromok. Jatuh sakit teromok selalu dah. Tahallu selalu. Tahallu dengan sendiri lah. Tahallu dengan sendiri. Sabit dengan niat. Orang panggil sabit dengan niat kita kata tu, dengan kita buat taklid di situ, tertahallul. Masya-Allah. Jadi berlainan daripada mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali di sisi dia tak mesti niat, tak mesti bersyarat. Apabila berlaku tertahallul dengan atas umat. Sebab ia berdasar kepada berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah, iaitu tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi niat nak buat umrah. Nak buat umrah di Mekah saat itu, manakala sampai di Hudaibiyah ada ihsar di situ, ada tertahan di situ, sekat di situ, sekat tak boleh masuk di dalam tanah haram. Maka Nabi tahallul di situ. Dengan dia tak ada niat dulu lagi. Bukan dia niat syarat dak kali. Boleh tahallul juga situ. Tahallul dengan sekat daripada askar. Sekat daripada sedadu nak masuk tak boleh hak itu, maka tertahallul di situ. Jadi mazhab Ahmad bin Hanbal dia tak syarat lah, maknanya tak ada syarat. Tak syarat niat. Tak ada syarat niat sebab berlaku boleh jadi selalu dah. Depa kita ni kita nak ihtiyatlah sikit. Kita nak ihtiyat sikit, kita niat bersyarat, niat bertaklid. Niat bertaklid. Apabila kita saat itu uzur, maka tertahallullah kita. Tertahallullah kita. Jadi tak payah kita jaga perkara-perkara haram. Mahzuratul ihram dia panggil. Mahzuratul ihram. 7 8 perkara, 10 perkara itu gapo kita kena jaga, macam kerak kuku ataupun kerak rambut ataupun cabut kuping gapo tu. Tudung kepala dan lagi pula pakai hak berjahit sana itu tak boleh lah. Ketika tu pas dia masuk hospital, ya bomo ya bocuk dia lalu dah. Buai kain ihram bocuk dia. Bocuk dia jadi cuk dia tu pakai jahit. Pakai ia berjahit. Siap. Kena bayar dam di situ. Kena bayar dam di situ. Itulah kita nak niat bersyarat. Orang panggil niat bertaklid. Niat bertaklid. Di sini nak rakyat kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada Duba'ah binti Zubair. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Itu dia ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita Ustaz Zaki kita selaku tuan barisak barisak UTK Haj dan Umrah dan Umrah ni dan travel ni video bagi huraya sikit tentang perjalanan ni bagaimanakah keadaan berlaku saat itu kita dia tambah di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya oleh kerana halangi tu kalau nak kira banyak dak ya tak ada banyak mana dak ni apa. Kerana zaman Rasulullah tu memanglah kerana tahun ni hijrah tu Nabi belum buka Mekah lagi. Nabi buka tahun 8 hijrah. Boleh Fathul Makkah. Jadi dengan sebab tahun ni hijrah tu berlaku Hudaibiyah, maka Nabi tertahlul situ dengan sahabat semuanya, lepas tu kelik Madinah semula. Lepas tu tahun 7 tu Nabi bawa pergi Umratul Qada. Tahun 8 Nabi buka Mekah. Jadi bagi kita ni sebagai hujah ataupun tuyuf rahman yang mana kita nak musafir ni, mula pergi tak apalah, kita musafir daripada Hajjah itu Bakok, naik kapal Bakok, direct terus pergi di Saudi, ada pun naik kapal Bahrain tu transit 2 jam di Bahrain, masuk Madinah masa pas Zuhur. Ya duduk Madinah tak ada kekek apa lagi dengan umrah. Tak apa, je kadang-kadang kita main kata pergi umrah ni masuk Madinah hayalah umrah lah. Sedekah umrah ada mula lagi. Dan kita masuk Madinah ni untuk ziarah. Ziarah misalnya Rasulullah, ziarah Nabi, ziarah sahabat, ziarah tempat-tempat yang jarah. Macam mana peringkat awal bahawa kita sampai Madinah ni,
benar yang paling besar sekali kita pergi ziarah Nabi dulu. Ya. Nah, sampai sudah tu buka bilik ke apa siap kita janji je tagi. Nah, kita supaya jumpa di lobby JSK kita nak wisaleh kepada Rasulullah. Ya. Nah, kerana ramai hujat kita dok pergi, hak pergi dah tak apa je pandai wisaleh dah. Ya. Hak tak biasa pergi tu. Dulu tu duk kira saleh kau je. Ya. Bunyi khabar kata bapa kumat lagi Mekah apa? Assalamualaikum ke saleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat dia semua. Ya. Kita pun terima amanah kita wisaleh Nabi. Ya. Terik ni tu jemput kita sendiri apa lagi. Ya. Buat Tuhan jemput kita sendiri ni. Alhamdulillah lah syukur kita Tuhan. Tuhan jemput kita lalu tu kita nak pergi wisaleh ke Rasulullah. Macam mana? Tak tahu nak wisaleh. Dulu tak apa kita wisaleh sendiri. Kira kau pergi saleh. Ya. Lepas ni nak pergi saleh sendiri ni. Nak kata alah mana. Assalamualaikum Nabi gitu. Masa pun tak sedap juga. Ya. Lalu tu lah kita pergi sapa. Kita pergi hujah Baitillah. Sampai ada maqam Rasulullah. Kita pun bagi saleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Kerana kubur Nabi tu ada 3. Ya. Apa? Ya. Mula-mula tu tepuh makam Rasulullah dulu. Ya. Lepas tu tepuh dengan makam Abu Bakar. Lepas tu makam Sayyidina Umar. Ya. Jadi 3 kubur duduk situ kita wisaleh sudah. Kita tu baik pergi. Ni orang lelaki-lelaki tak apa boleh jalan dalam tu. Ya. Orang perempuan duduk jauh-jauh nampak kubur hijau tu dah lah. Wisaleh sudah. Lepas tu kita klik mari. Lepas tu esok pagi tu kita bawa hujat-hujat kita pergi ziarah kawasan dalam apa. Masya-Allah. Nah, kawasan dalam ni kita pergi Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Apa semacam mana tempat mana latih Abu Bakar jadi khalifah sini. Masya-Allah. Sampai hari ni Saudi diri ni jom lame keliling Sakifah saat ni tu ya buat tempat semaya habis dah lah ni. Baik di Babu Salam bagi siapa di hotel apa ni Khadqa Darul Khair ni semua pada tempat semaya. Ya. Tapi yang taruh pupuk hijau sini sikit. Lame dia tu. Luah jugalah dia panggil taman hijau-hijauan sini. Pas sini dia tulis Sakifah Bani Sa'idah. Masya-Allah. Gapo Sakifah ni? Sakifah ni umur yang ada atak daun tamar dululah. Hak anak cucu Sakifah Sa'idah. Lalu sinilah tempat latih Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Lalu tu Saudi taruh sini mabah. Tak ada buat pak maya dak. Pak kayu hijau, pak taman besar, dalam ada lagu tapi lo ni tak bagi masuk dalam. Saya ingat masa ni tahun dulu kita boleh masuk dalam, boleh duduk sila baca Quran dalam, duduk tahu buku hijau. Masya-Allah. Kita ziarah Sakifah Bani Sa'idah sudah. Ya. Kita jalan lalu ke pasar zaman Rasulullah. Nak ayat ekonomi Islam ni rekeh. Ya. Nah, dengan ekonomi Islam ni bukan hanya semaya zikir saja apa. Ya. Ekonomi hidup juga. Ekonomi hidup. Dia tak ada ekonomi sebutan je nak sebab tak boleh agama. Ya. Sebab dia kena pakai ekonomi. Ya. Lalu tu Nabi tok pasal zaman Rasulullah, Nabi tok pasal tepi masjid Nabi. Tepi masjid kan. Sebab tu sini pasal ni Nabi nak kemah umat Islamnya dengan tak ada bayaran sewa. Buka wijuah. Kau itu. Sedekah pasal orang Yahudi kena sewa tapak banyak Ya. mana sebulan. Ya. Tapi buat Nabi buka pasal ni, mari Islam pakat jual sini. Ya. Tak ada ambil harga nyewa gapo dah. Ya. Hingga sampai hidup. Lah ni tak ada lah. Dulu kau masuk 8 tahun dulu saya pergi apa? Ya. Boleh jalan. Ada orang jual penuh tepi masjid Nabi dengan KRL, dengan buah taman, dengan tasbih semua ada sini. Masya-Allah. Tapi akhir-akhir Saudi terserah yang panggil islah baru kawasan ni. Lepas tu ya apa seming belaka. Tak ada pasal lah ni. Lalu tu kita royak tapak pasal zaman Rasulullah pergi sapa di Masjid Qaumamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Uthman, Masjid Ali. Lepas tu kita pusing pergi, kita wisalah kepada Abu Bakar Ya. Al-Kharqa. Sini ada puluhan ribu sahabat tanah sini. Ya, ya. Baru lepas pada ni, kita duduklah Madinah. Kita kata kalau ke umrah ni kita duduk 5 hari 4 malam lah Madinah ni. Ya. Nah, lepas tu ziarah dalam dulu apa. Lepas pada ziarah dalam, kita tok 1 hari untuk ziarah luar. Ya. Ziarah luar ni kita mula dengan Masjid Quba dulu. Nah, kerana Quba ni besar ganjaran dia dah. Ya. Lepas tu lah pelajar-pelajar Madinah ni alhamdulillah labur dia. Labor dia. Nah, dia duduk di jamiah, dia mari mayar waktu di Masjid Nabi. Ya. So waktu 1000 kali ganda. Ya. Lepas tu luar-luar dia pergi singgah mayar sunat di Masjid Quba 2 rakaat, pahala sama besar dengan sekali buat umrah. Ya. Oh besar. Masya-Allah. Ni pelajar dah. Ya. Pelajar yang boleh labur. Jadi kita pergi mula Masjid Quba, kita semaya, kita royak lebih kurang jarah di Masjid Quba. Dan di Masjid Quba ni juga ada juga di antaranya lagu. Lagu cicing Khatamun Nabiyyin sini. Tepi Masjid Quba kita Ya. tunjuklah bekas yang tepat dia. Baru sudah pada sini dah. Kita terus lagi. Kita pergi di Syuhada Uhud apa? Ya. Pergi Syuhada Uhud. Kita pergi Syuhada Uhud. Sudah Syuhada Uhud sudah kita mari di Mazra'ah. Kebun taman.
Kebun taman ni kita masuk hujak ni kecak buah taman apa? Kecak buah taman dengan berbagai-bagai buah taman nak kecak hak jenis tu, hak jenis ni boleh kecak belaka. Nah, lepas pada tu lepas pada kita kecak buah taman, kita masuk pergi di Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain ni biasanya kalau dah masuk kita buti turun. Boleh semaya sunat. Tapi biasanya kau yang buka, kau yang katuk nak cerak juga Masjid Kiblatain. Bawa sudah Kiblatain kita lalu Masjid Jumaat. Masjid Pak Nabi Maya Jumaat. Masjid Kiblatain terjarah dia apa? Jadi hujah hak terik ni bapa nanti royak jarah takhir tu. Macam mana berlaku pusing kiblat. Waktu gapo kita royak sana. Ada kita royak sini highlight nak dok sana. Kena pergi lah nak dengar. Sudah lalu Masjid Jumaat, Masjid mula-mula Nabi Maya Jumaat. Lepas tu kita pergi di Masjid Sab'ah Masajid. Masjid 7. Sini tempat berlaku perang Ahzab atau perang Khandaq. Sini ada 7 masjid. Ada masjid Sayyidina Aisyah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Uthman, ada Masjid Ali dan Masjid Al-Fatih ada sini. 7 masjid sini. Baru sudah sini kita klik di Madinah Maya Zuhur. Lepas tu makan nasi kita berehat pula. Baru lepas pada tu kita tak sehari lagi untuk hujat kita apa ni. Aku salah masuk. Sehari lagi ni apa boleh? Kita wagi istimewa semua nak kali kita wagi hujat kita tak ketinggalan untuk hujat kita tu boleh kecak nikmati nasi kabsah laham hashi. Masya-Allah. Ni fikir. Duk ya. Nasi kabsah laham hashi ni kita bagi istimewa untuk hujat boleh kecak nasi miyuk anu utuh. Masya-Allah. Ni fikir UTK lah. Fikir UTK ni kita wis semua. Ikut dah. Kita hari ni kita makan tengah hari di Kedah. Kita maya Zuhur sudah mari naik kereta bah, kita pergi Kedah, kita katuk Kedah gitu sehari tu. Untuk jamu hujat itu semua. Masya-Allah. Makan nasi kabsah laham hashi sudah, kita pergi di Bi'rul Gharah. Bi'rul Gharah ni lagu hak mana Nabi wasiat untuk mani mayat Nabi. So saya nak limit air dalam Bi'rul Gharah ni lawak mani Nabi. Lagu Bi'rul Gharah ada tali sebut dalam hadisnya air ni daripada tali syurga. Masya-Allah. Sudah Bi'rul Gharah kita mari di mari di Mahatah Ambariyah sehingga tapi Turki. Maka sinilah sebagai satu highlight. Atas Mahatah ni ada pipi tepan. Kau ada lagi ada duit. Duit dinanir. Duit dirham, atau duit fulus. Katanya dari tu ada hak zaman Rasulullah. Masya-Allah. Lepas tu ada lagi di antaranya bersakut paut dengan hak ada tu ada satu lagi bahaya lama iaitu mana hak Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sini. Kita naik tengok kerana Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi hak mana betul sekali. Salah seorang sahabat. Kali dia tarik nak mana 3 orang. Musyrikin mati. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekali tarik tu satu anak mana 3 orang kena. Baru sudah pada sini kita tengok ziarah bahaya lama klik di Madinah. Sampai hari akhir apa? Hari akhir ni kita buat khusus hari untuk maklumat pada hujah Baitullah kita ni, cara pakai ihram pasal mana, cara mandi sunat ihram pasal mana. Lepas tu sudah belaka kita ada juga majlis wida Rasulullah. Selamat tinggal Rasulullah sudah. Boleh je pukul 2 kita naik kereta bah, kita terus pergi di Mekah. Maka nak pergi Mekah saat ni kita sebagai hujat yang masuk ziarah Madinah dulu, kita akan niat di Abyar Ali ataupun Zulhulaifah. Maka sinilah kita masuk tempat niat ni dalam keadaan kita pakai ihram dah apa. Lepas tu kita turun semaya sunat ihram 2 rakaat. Lepas tu pakai ihram sudah berlaku dah, maka sinilah kita niat. Sinilah kita niat untuk niat ihram. Allahumma rizqna ziyarat syarifain. Amin. Ziyarat al-haramain syarifain. Allahumma amin. Tu dah. Maka kita masuk sampai niat ni. Maka niat tadi apa-apa ayat tu dah. Jadi niat bersyarat saat ni di antaranya apa kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala Allahumma halli haitsu habastani. Jadi niat bersyarat ni penting tak penting bagi mereka. Orang perempuan ni patut niat sekali. Kalau kita duduk Madinah tu kita tak ada mari uzur lagi, tapi duk wasa tak sedap takut nak mari uzur kat tempat ni, kita niat cedek belah-belah. Bimbel takut pergi sampai tak ada sampai Mekah ataupun sampai Mekah tak ada nak tawaf, mari uzur. Hak ni masalah abang orang perempuan. Lepas tu bapa sama maklumat dia sikit ni. Terima kasih. Di antaranya. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin muslimat yang mana kita bersama dengan majlis live kita di dalam masa yang kita duk live ni, mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat bersama. Oleh kerananya niat bersyarat yang kita bagi di sini, kita niat umrah dulu, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lepas tu kita niat sambungnya
maka jika mahabas akan daku oleh satu manik, nah satu yang menegah ataupun satu penyakit, famahilli, nah haitsu habastani. Maknanya aku ni tertahallul di manakah yang aku ni berlaku kesakit teh. Nah, aku jatuh sakit mana, maka tertahallul lah di situ. Kita niat gitu. Bila kita jatuh sakit berat-berat di kawasan mana sahaja yang kita lepas daripada kita bertolak, ambil daripada mikot tu kita bertolak menuju mari ke Mekah saat itu, jatuh sakit di mana, kita tertahallul di situ. Itu dia. Jadi ibu-ibu kaum muslimin muslimat, bapak-bapak yang mana kita dengar ni, kita boleh belajar, kita boleh ambil tahu bersama. Tetapi yang paling baiknya setengah-setengah daripada ulama bagi tahu kepada kita, dia kata lebih moleknya kita niat semula. Nah, kita niat semula kalau kita hak itu pergi tahallul jatuh sakit dalam tanah helah, tanah helah. Jatuh sakit dalam tanah helah, dia kata kita lebih baik kalau kita duk gagah, duk sihat lagi, kita niat semula. Kalau kita berasa kata kita duk jadi stasta semua klik, jadi stasta semua klik. Kalau balas tu kita bimbang takut kata kita takut ke kita hak itu kita saya masalah niat kita ni, ya apabila kita niat bersyarat ataupun kita niat bertaklid ni, maka ia jadi terombak. Terombak umrah kita, terombak niat kita. Bila terombak ni kita pergi jatuh, orang panggil kita saat itu pergi tahallul dalam tanah haram. Kalau yang moleknya kita jatuh sakit dalam tanah haram baru kita berasa puas hati. Berasa puas hati sebab apa? Sebab kalau kita tertahallul dalam tanah haram, kita bimbangnya kita duk menuju pergi ke tanah haram. Tahallul dalam tanah lah. Lepas tu kita menuju ke tanah haram. Bila kita menuju ke tanah haram, apabila kita sembuh lagi, kita nak niat semula tu, nak buat umrah semula. Bila kita nak niat umrah semula, takut kita kena pergi kepada mikot yang mana kita datang dulu. Maka masa ni kadang-kadang tempat tu tak buka dah. Tempat tu tak buka dah. Kita nak niat mula di mikot hak asal ni tak buka dah. Jadi kita kena pergi kepada Tanaim, kita kena pergi kepada Jahranah, kita kena pergi kepada Hudaibiyah. Jadi takut ke mikot tu tak sama dengan mikot hak dulu. Tu setengah-setengah daripada ulama kita bagi tahu juga kepada kita, bagi tahu kata lebih baiknya kita tu tahallul dalam tanah haram. Bila tahallul dalam tanah haram, kita sudah tahallul dah, jadi kita terombak. Bila terombak kita nak buat umrah mula, kita niat mula. Tu baik niat di Tanaim pun boleh, tu baik niat di Jahranah pun boleh, tu baik niat di Hudaibiyah pun boleh. Kalau kita tahallul dalam tanah halal tu, takut kena pergi niat di Zulhulaifah tu, takut pihak pasca sana itu tak buka. Tak buka, kita nak pergi kot semula tu. Khilaf di antara ulama. Jadi kita boleh jaga diri kita, kita jaga. Kita boleh jaga, kita boleh ihtiyat. Walaupun keadaan saat itu memudahkan kita pada satu ketika, tetapi tepat kita boleh ihtiyat, kita ihtiyat. Walaupun ibadat haji ni ada kemudahan bagi kita, itu adalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang mana pihak barisan kita saat itu, pihak syarikat kita tahu tadi, bahawa apabila kita sampai ke bumi Madinah Munawwarah, kita ni nak buat menziarahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai di hotel pada sudah siap. Kita sudah menunaikan ibadat semaya yang kita duk lekat lagi. Ibadat semaya pun kita kena tahulah lebih kurang masalahnya kita nak semaya qasar tu. Kita nak semaya qasar saat itu, apabila kita tak bermukim boleh semaya qasar. Kalaulah kita sudah bermukim, wajib ke atas kita saat itu semaya tamam. Semaya tamam. Ni pihak barisan kita ni, yang akhir kita musafir pada tanggal ni, di dalam bulan 10, bulan Oktober ni, bulan Tulah ni. Jadi katanya nak pergi mukim di Madinah saat itu, nak bertempat di Madinah saat itu katanya 5 hari. Bila 5 hari sudah bermukim lah. Bila sampai kita ke hotel kita saat itu sudah bermukim. Bila bermukim wajib kat atas kita saat itu. Wajib kat atas kita semaya tamam, semaya penuh. Jadi setelah mana kita sudah buat perkara lebih kurang sakut paut
ibadat kita apabila kita safar dah, kita sudah tunai dah semaya kita ni tu, kita pun selalu menuju pergi buat menziarahi Masjid Nabawi Asy-Syarif. Nah, kita buat menziarahi Masjid Nabawi Asy-Syarif, kita pun pergi nak buat bagi salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk masjid tu pun kita masuk dengan doa, kita masuk dengan baca, kita banyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah bagi tahu dah pada perjumpaan kita dulu, bila kita saat itu sudah bertolak daripada kereta tu, baik daripada matar Madinatul Munawwarah itu, kita baca doa lebih kurang nak selamat perjalanan kita menuju pergi. Apabila nampak bandar Madinatul Munawwarah, kita mulai baca. Bismillah walhamdulillah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita bacalah tu. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil baldati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kita baca balas tu. Kalau kita nak belajar apa lain pun tak ada apa. Lepas tu bila kita sampai ke hotel sudah siap. Sampai ke hotel pun sudah siap, kita sipai-sipai barang lebih kurang gapo, kita mulai nak masuk ke Masjid Nabawi sana itu. Kita boleh tengok masjid sana itu, kita pun bacalah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita baca balas tu. Tu dia. Lepas tu boleh masuk masjid. Kita masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kita pun mulai menuju kepada dalam keadaan kita sapa boleh jinjak dah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Mulai kita semaya tahiyatul masjid 2 rakaat di situ. Sudah semaya tahiyatul masjid, doalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh jinjak dalam bumi ni, boleh masuk masjid yang sangat barakah ni. Dosa-dosa kita buat mari banyak-banyak hak kita duk buat dulu-dulu tu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita menuju kepada makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di situ, seperti mana barisan kita bagi tahu tadi. Dan makam Abi Bakrin As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, dan lagi pula khalifah yang kedua iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq ni di sebelah kiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di sebelah kanan sana itu luar. Makam sebelah kanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam luar situ saja. Maka kita tahu kata luar tu dia duk cadar kepada siapa tu. Makam Nabi kita di sebelah kanan dia tu dia duk cadar kepada siapa. Ni orang panggil riwayat daripada satu asar beritahu kepada kita hal itu. Satu hadis beritahu kepada kita. Manakala Sa'ad bin Abi Waqqas, masa dulu Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita boleh dengar sejarah dia kata dalam peperangan dia saat itu, dalam pihak pemanuh ni dia sangat-sangat hebat. Betul dia dalam nak memanuhkan tentera-tentera musuh. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni manakala dia jatuh sakit. Manakala dia jatuh sakit saat itu, dia anak perempuan seorang je. Anak perempuan seorang. Maka dia jatuh sakit saat itu, tak boleh nak jalan, tak boleh nak bangun, tak boleh nak pergi. Dia pesanlah kepada sahabat-sahabat ni, kerana dia duduk luar daripada kota Madinah. Dia pesan kepada sahabat, dia kata, puak-puak kawan-kawan aku yang kasihi, sekiranya kamu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengoyaklah kepada dia, kata aku ni jatuh sakit dah ni. Tu aku jatuh sakit. Kalulah Rasulullah tu ada luar, buatlah ziarah aku ni. Aku sangat-sangatlah rindu kepada Rasulullah, dan aku ada karuan nak wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sahabat pun wayak kepada Rasulullah. Rasulullah betul lah nak wayak, kata masa tu Rasulullah dah sibuk nak pergi buat Hajjatul Wida. Hajjatul Wida ni difardukan ibadat haji ni pada tahun ke-9. Maka Rasulullah boleh mengerjakan Hajjatul Wida ni pada tahun 10. Pada tahun 10.
Jadi Rasulullah boleh keluar daripada daripada bumi bumi Mekah masuk bumi Madinah saat itu masuk ke Mekah itu boleh mengerjakan ibadat haji pada tahun ke-10 sebagai hajatul wida, haji yang terakhir, haji yang nak tinggal ummah dia. Kerana apa? Kerana lepas pada buat ibadat haji ni Rasulullah akan meninggal dunia. Maka Rasulullah ni tu kelik daripada hajatul wida. Dia tu belum pada tahun nak jatuh sakit itu dia buat menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas duk pesah itu Rasulullah pergi buat menziarahi. Maka Sa'ad pun boleh tengok Rasulullah, peluklah dia, teriaklah dia pada Rasulullah. Dia pun nak pesah. Dia metok mula-mula sekali dia kata dia ni tak ada harapan, kata nak sembuh dah. Nyakit dia ni. Nak boleh bangun, nak boleh jalan supaya ramai-ramai tu tak jalan dah dia kata. Pasti nak metok pada Rasulullah. Dia nak metok bila dia meninggal dunia ni, dia nak wasiat ni. Nak metok duduk tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak metok orang tanah situ. Ni nak ayat kata pesan ni dia tu molek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak metok tanah tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kalau kita kira pada dah dia tu Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab dia termasuk di dalam al-asharatul mubasysyirin bil jannah, masuk dalam 10 orang yang masuk syurga. Tidak kena timbang amalan. Tak ada kena timbang amalan 10 orang. Setengah daripadanya khulafa ar-rasyidin 4 dan Abdul Rahman bin Auf dan iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan dia Sa'ad bin Abi Waqqas ni masuk dalam tu. Tu nak royak kata dia tu padat dah kalau kita kira. Bumi dia ni duduk di mana serahlah kepada Allah SWT, tetapi dia metak nak duduk tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Manakala dia metak gitu Rasulullah kata tak leh di sebelah kanan aku ni akan tani Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tak ada meninggal dunia lagi. Nabi Isa sekarang Tuhan akak di satu tempat. Tuhan akak di satu tempat. Maknanya apabila kiamat mari, hari kiamat sikit lagi tu Nabi Isa yang akan turun, dia akan lawan dengan Dajjal, dia akan bunuh Dajjal dan dia meninggal dunia, dan dia tu di tanah tepi aku, sebelah kanan aku ni. Jadi nak metak tak boleh lah. Di sini tempat Abu Bakar, di sini tempat iaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu dia. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak rakyat kata kita di mana tempat hak jadi sejarah, kita akan pergi di situ dan kita boleh tahu kata apa kelebihan yang kita duduk di dalam bumi ni. Kita sudah buat menziarahi, kita kena banyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkanlah selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila kita duduk di dalam bumi Madinatul Munawwarah. Di sini tanah yang suci, tanah haram sama saja. Nak rakyat kata tanah haram pula juga, tapi sama tu tak samalah. Di segi buat ibadat tu kita sudah tahu dah. Satu semaya di bumi Madinah Tuhan menggandakan 1000 semaya. Satu semaya di bumi Makkah saat itu, tanah haram saat itu, Baitullahil Haram, Tuhan gandakan 100,000 semaya. Memanglah hak ni orang panggil haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni haram, orang panggil hak tu tanah haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah ni tanah haram bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni sesama mulia. Orang panggil mulia kedua-dua, tetapi nisbah ganjaran tu tak samalah, nisbah ganjaran. Itu dia. Jadi kita boleh duduk di situ, boleh jinjak di bumi Madinah, kita banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam hadis kita, kerana dalam Quran kita sudah tahu dah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi. Wahai mereka-mereka yang beriman, banyakkanlah kamu selawat ke atas Nabi. Suruh kita selawat ke atas Nabi kata. Kerana apa? Kerana dalam ayat kata wa rafa'na laka zikrak. Kami akan dikau hai Muhammad ni kerana sebutan engkau. Siapa duk selawat ke atas Nabi banyak-banyak, Nabi diangkat darjat dia, diangkat darjat dia. Dan kita banyak selawat, kita dapat syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka kita nak klik kepada niat bersyarat kita tadi. Jadi kita niat bersyarat kerana apabila ada keuzuran,
Nah, bagi orang lelaki ada keuzuran sakit, ada penyakit. Nah, dalam diri dia kadang-kadang penyakit alure ataupun penyakit dia darah tinggi, kecil manis, darah rendah dan ada huacai, ada apa dan sebagainya. Jatuh sakit bila dia jadi tertahallu. Tu orang panggil niat bersyarat. Niat bersyarat ni kita nak jaga takut kena bayar dam. Nah, takut kena bayar dam, lalu itulah kita niat bersyarat. Takut ke kita hak itu sakit sampai kelik misalnya. Sakit sampai kelik, hari kelik hak itu, kita paksa nak kelik. Takut-takut pun kita nak kelik. Lepas tu kita tak ada niat bersyarat. Jadi kita kelik dalam hak keadaannya kita duduk dalam ihram. Tak ada tertahallu. Tak ada tertahallu nak tawaf pun tak leh misalnya. Jadi maka di situ bila kita kelik dengan keadaan itu, tak ada tahallu misalnya. Kelik nak tidur dengan isteri misalnya, gagah mari nak tidur dengan isteri, nak buat benda-benda. Hak pesing sakut paut dengan bulu-bulu, dengan rambut-rambut gapo tu. Tu jadi beratlah kita. Kena pergi Mekah mula pula dah kita. Bagi cara hatu, cara tahallu tu. Sebab itulah kita niat bersyarat di sini. Supaya nak lepas kita daripada dam, nak lepas kita daripada kifarat segala kifarat sakut paut dengan ibadat umrah dan ibadat haji yang mereka nak kerja tu. Maka di sini kita niat tak payah niat. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, tak payah kita niat. Kita niat saat itu aku ni niat umrah serta berihram dengannya. Maka jika jatuh sakit, jika aku ni jatuh sakit di mana tempat saja, maka tertahallulah aku, terteromoklah diri aku daripada ibadat ihram. Kita katalah balas mana pun kita taklid di situ. Kita bersyarat di situ, maka kita jatuh sakit hal itu, kita kaitlah jatuh sakit membawa kepada taklih kita hal itu nak sobar, taklih kita hal itu nak maka tertahallulah diri aku. Kalau kita sakit sikit-sikit tu dak lagilah. Bos apakah kita tu pergi pening, siapakah tak khabar, siapakah rebah hal itu, tertahallulah diri aku. Tu dia tu nak bayak kata kita niat balas tu, maka kita tertuambok. Kita pun tuambok. Cuma hak ni kalau orang panggil dalam mazhab Hambali, dia tak mesti niat bersyarat. Tak mesti niat bersyarat. Kita ni nak ihtiyat lah, kita nak ihtiyat lah sikit. Kita bersyarat di situ. Bila bersyarat maka ia jadi dengan apa kita buat syarat tu. Tu dia. Jadi apabila kita sudah tuambok dah, kita mari sapa ke Mekah saat itu. Sapa ke Mekah saat itu, kita nak buat ihram, nak buat umrah mula itu, kena tubik pergi Tanaing dah lah. Nak tubik pergi Tanaing ataupun kita tubik pergi kepada pergi kepada Ja'ranah ke, kita niat semula, kita buat umrah semula. Kita buat umrah semula. Maka bagi perempuan, bagi wanita kita kata. Bagi wanita ni kita kata kadang-kadang uzur ni uzur sakit, kadang-kadang uzur hak peracam dia. Uzur hak bulan ni. Uzur hak bulan ni. Bagaimanakah uzur hak bulan ni? Jadi uzur hak bulan ni saudara-saudara dan saudari-saudari, kalaulah kita nak jadi apa? Nak turut hak asal kita kata, kita ni tak ada berat sangat, sekadar kata uzur bulan ni ya. Uzur hak ni tak ada sakut dengan hospital, tak ada kena masuk hospital gapo, kita tak payah kita niat lah waktu tu. Tak payah kita niat. Tu dia. Kita pakai tunggu. Apabila uzur mari, kita tak usah tawaf. Kita tunggu di hotel. Kalau kita nak pakai hak pesing tunggu. Kalau kita tak tunggu, kita kata kita berasa nak bebas sikit ya. Jadi niat bersyarat jugalah. Sebab ya kita nak pergi ke Mekah ni, kita tahu dah. Kata aku ni datang uzur bila, tempat berapa. Sebab orang panggil haid ni, orang panggil cara kita nak tahu haid ni, dia tahu dah. Cara adat tu kita tahu dah. Orang perempuan dia tahu dah kata dia ni. Dalam sebulan itu dia datang tempat berapa. Dan lagi pula uzur tempat berapa, habis tempat berapa, mari uzur tu berapa hari. Boleh kata setiap orang tu tahu dah. Bagi orang yang ada adat, malaikat orang yang tak ada adat. Uzur ni kadang-kadang mari tempat 8, mari tempat mari tempat 3, mari tempat sebelah misalnya, mari ikut seh tu. Hak tu orang panggil dia kena pergi kepada tamyiz, pergi kepada beza darah. Satu lagi dia pergi kepada sekurang-kurang haid. Jadi hak orang tahu adat dah tu. Masa hak nak pergi ke umrah ni, masa 2 minggu kita kata. Masa 2 minggu. Lepas tu, kau masa kita
kau masa kita booking tiket, kau masa kita hak itu buat hubungi nak pergi ke umrah tu, kita tak ada tengok. Nah, hari masa tu nak pergi tempat berapa, lepas tu kita tu uzur tempat berapa. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu hubungi hak tu. Kita semata-mata nak pergi. Bila nak pergi hak itu bos apa dekat-dekat dengan hari nak pergi, masa tu masa uzur duk di Mekah, duk di Madinah tu. Masa tu masa uzur. Pas nak buat kena tu. Ni nak rakyat kata masa kita uzur ni nak masuk masjid. Nak masuk masjid boleh kedak. Nak duduk nak pergi serta dengan demo ramai-ramai boleh kedak. Kita kena ingat gini, masa uzur ni dia boleh masuk masjid tapi syarat jangan titik. Jangan titik darah kita tu. Masa kita uzur tu. Kalau kita pergi hak ni tu nak duduk tu dia tak comel lah sebab kita uzur. Kalau persegi tu lalu jalan, kalau Masjid Nabawi kita kata lalu jalan, pergi ziarah Nabi kita sekadar tu lalu tu baik pergi. Selawat ke atas Nabi dan kita istighfar dan sebagainya. Tasbih ke kita banyak ke tasbih, kita banyak ke selawat hal itu. Kita duk selawat, duk istighfar, duk gapo hal itu, kita duk pergi dah. Tak ada gapo lah bagi kita uzur tu. Tapi jangan titik. Kita ambil lah daripada tu. Kalau ada hak tu kita kena menyuci apa dulu, pergi semula. Katakanlah kita pun saya juga ni mari nak duduk sini 5 hari. Padahal keadaan kita uzur. Lepas tu tak masuk masjid langsung, tak ada boleh tengok makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh masuk. Boleh masuk, kita menyuci apa sudah siap, kita masuk, jangan titik. Jangan titik. Kita hak ni tu boleh. Boleh buat menziarahi, boleh kita hak ni tu baca selawat, boleh kita hak ni tu tasbih dan sebagainya. Tak ada gapo. Begitulah kita kata kita nak pergi ke Mekah pun begitulah. Kalau kita hak ni tu masa tak ada, kita kata masa uzur tu. Kalau balas tu ke, balas mana kita hak ni tu nak turun mari tawaf di sini. Kalau lah kita saat itu berasa kata kita ni uzur banyak hari, lepas tu betul masa duduk di Mekah, masa tu banyak orang turun tawaf, pak kita tak ada boleh tawaf. Bagaimana kalau kita hak itu nak jaga dulu, jaga kan tu. Misal kita kata kita ni kita berasa nak makan ubat, kita berasa nak pocok, kita nak menahan daripada haid tu dulu. Bagaimanakah boleh buat ke ataupun tidak boleh buat? Itu dia. Ni kalau kita turut fatwa mu'asarah ni, turut Darul Ifta Al-Misriyah. Turut Darul Ifta Al-Misriyah, kalau kita turut fatwa lujnah ulama daripada negeri Mesir, dia kata innal mar'ah allati sayatiha haidun khilala ayyamil umrati, sesungguhnya perempuan yang seakan datang akhirnya oleh haid khilala ayyamil umrati, pada ketika dia hak itu datang haid. Ketika dia itu mengerjakan umrah, dalam hal dia duduk dalam umrah tu, masa tu dia datang haid. Dia datang haid. Bagaimana kau nak buat masa dia niat umrah? Niat umrah masa tu dah buat umrah, masa tu dah kerja umrah, niat umrah dah, lepas tu nak buat umrah, lepas tu masa tu masa haid. Masa tu mari haid. Nak ni orang pakat pergi belakang, orang pakat turun pergi belakang, kita ni datang haid. Lepas tu nak buat ni? Ni kita tahu dah kata kita ada adat. Ada adat hari-hari hak kita nak pergi umrah ni, hari datang haid. Siap kita kata. Haid kita panjang. Sebab haid ni sebanyak-banyak haid 15 hari. Kalau pergi umrah 2 minggu boleh. Tak ada boleh buat apa kita. Pergi duduk Mekah, duduk dalam hotel, pakai duduk situ. Pahala mana ni? Kita nak buat umrah. Belum pada ni kita tak ada kira, tak ada gapo bunyi abai kita nak pergi, kita pun nak pergi juga. Betul lah. Kalau balas tu ke, Darul Ifta Al-Misriyah bagi tahu kepada kita, dia berfatwa hak ni nak rakyat kata kita turut ulama mu'asarah, sebab orang panggil mereka tu banyak ilmu pengetahuan, banyak tempat rojok-rojok ke mereka, maka kita ni turut fatwa mereka, sebab dia kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanyalah orang pandai-pandai, orang reti-reti jika kamu tu tidak mengetahui. Jadi al-ulama, kita sudah mengetahui kata al-ulama warasatul anbiya. Walaupun kita ni tu kita saat itu duduk dalam sangkat Imam Syafi'i ni, kita duduk dalam mazhab Syafi'i pun, jadi tempat-tempat jadi payah, tempat-tempat jadi susah saat itu. Bolehlah kita saat itu ambil jalan-jalan jadi lega. Jalan jadi lega, sebab dia terlalu tepik, lebih-lebih lagi sakut paut dengan masa kita duduk di situ. Maka di sini dia kata yajuzu laha tanawulul aqaqir.
Harus baginya, nah bagi perempuan saat itu hak nak datang haid tu, dia tahu dah kata ya apabila pergi Mekah dia datang haid. Masa orang buat umrah tu masa haid. Maka haruslah bagi dia tanawulul aqaqir, boleh dia nak makan ubat. Kita kata misalnya nak pocok sejagung boleh menahan seminggu ke, makan ubat sekali boleh menahan seminggu, boleh menahan 4-5 hari misalnya, makan 2 kali boleh menahan 10 hari. Tu katakanlah. Nah, allati tuakhir nuzul al-haid, yang boleh boleh mentakhirkan turun haid. Jadi haid nak turun pada hari hak kita pergi tu boleh menahan. Jadi tak bagi haid lagi lah. Dia break dengan ubat tu. Nah, dia break dengan ubat tu. Apa mana? Kalau tanya, nah, bagaimana kalau kita nak lepas itu ataupun kita hak itu makan ubat mana lebih baik? Dia cerak dah, dia klik kepada hak asal adalah hak lebih baik ni duk royak hak terkepit. Nah, hak terkepit ayah-ayah dan ibu-ibu. Kita sudah bayar dah duit, lepas tu nak pergi dah ni. Nah, nak pergi dah ni. Lepas tu kita bila-bila aku bila sampai ke Mekah, esok lusa tu aku uzur. Tak ada boleh buat apa. Lepas tu balas mana kau? Sehingga tak ada boleh buat ibadat sekali habuk ni, umrah ni. Nah, 70,000, 80,000 dah sakit juga nak boleh banyak tu duit. Dah tu. Lalu tu lah kita ni tu makan ubat. Bila kita makan ubat saat ni tu, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak makan ubat ataupun nak pocok gapo tu, kita nak periksa dengan bomo dulu. Ya. Dengan doktor dulu, dengan bomo dulu, periksa dulu. Suruh bomo pesak kita ni sekiranya kalau kita makan ubat nak menahan daripada haid ataupun kita nak pocok ni nak menahan daripada haid, sebab waktu kita duduk di Mekah tu, waktu kita datang haid. Sedangkan kawan-kawan kita buat umrah. Itu dia. Lepas tu kita periksa dengan bomo dulu. Kita ambil nasihat daripada bomo dulu, kata kita ni kalaulah kita makan ubat tu apa jadi ke atas diri kita. Kalau kita pocok apa jadi ke atas diri kita, jadi bahaya tak, berlaku tak nyakit tu pergi pelaga gini-gini. Bomo kau dia tanya demo ada tak demo ada tak benda hak jadi pelaga dengan diri demo payah ke gapo, dia tanya demo ada nyakit gapo hak jadi kebiasaan berlaku pada diri demo. Ada nyakit tu dak, ada nyakit ni dak hak pelaga dengan ubat hak dia nak bui ni, kita royak kata tak ada gitu, tak ada gini, pas dia pesak dia jamin. Ya. Dia jamin kata tak ada apa, dia mau makan hak ni tak ada bahaya gapo, tak ada jadi rosak gapo. Kalau tidak jadi rosak, tidak jadi bahaya gapo, nah dia kesan itu daripada bomo yang sikoh, maka kita hak ni tu boleh nak makan ubat, boleh kita nak pocok, nak menahan daripada haid. Nah, tujuannya kita boleh buat umrah di dalam masa kita duduk bertempat di sana. Tu dia. Jadi hak tu boleh. Hak ni orang panggil, kita tunggu Darul Ifta Al-Misriyah yang dia bagi tahu kepada kita di sini. Dia katanya di sini. Nah, jadi benar ning saat itu boleh buat ni, dia kata kan. Dia kata kerana amrul haid ni minal umur allati katabaha Allah. Sebab haid itu daripada pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang telah menentu akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ala banati Adam, atas anak Adam. Haid ni hak Tuhan buat. Ya. Bila hak Tuhan buat saat itu, kita boleh reti di sini kata hak Tuhan buat ke atas anak Adam hak itu, bila Tuhan buat ke atas anak Adam, benda ni tak ada kita nak lari tak lepas. Ya. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha satu ketika berlaku ke atas dia. Nak pergi buat ibadat saat itu ke sana, saat itu nak pergi buat umrah berapa berlaku di sini dalam hadis ni, hadis rawahu Syaikhan, hadis sahih juga ni. Dia katanya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata di sini, kita ambil tempat nak selalu, dia kata fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ke atasku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana abki, walhal masa tu aku duk teriak. Aku teriak sebab apa? Nak pergi buat ibadat, kita uzur. Tak boleh kira lah dengan demo sebab kita uzur. Lepas tu teriak teriak, Nabi pun tengok. Sayyidah Aisyah teriak, adikku teriak dah lah, ada gapo ni? Dia tanya. Faqala, maka Nabi pun tanya. Nabi tanya tu dia suka dah belah-belah. Sebab dia nak pergi ingat-ingat dekat. Buat siapa masa serah panas ni masa. Turun dah lah. Lalu itulah Nabi tanya, Nabi kata anafisti. Anafisti di sini dengan maknanya, adakah mu ni datang haid? Datang haid dah ni. Qalat Sayyidah Aisyah pun jawab kata, na'am, yo.
Oh ya, teriak dia. Sebab datang haid ni, Pak Nabi kata kan? Nabi kata inna hadha syai'un katabahu Allah ala bani Adam. Benda ni hak Tuhan tanda nak lari tak lepas. Ya. Nak lari tak leh. Bila lari tak leh ning lah. Nah, jadi kita terpaksa nak buat. Bila terpaksa nak buat itulah dia kata wa ma'adzalika la mani'a syar'an. Dengan serta demikian itu la mani'a syar'an, tidak ada jenis manik pada syarak saat itu min akhdhi dawa liman al-haid, daripada nak ambil ubat supaya nak menyekatkan haid ni li ada il haji wal umrah. Kita nak buat kerja ibadat umrah, nak buat kerja haji, nak sekat dengan ubat, nak sekat dengan pocok saat itu tak ada jadi tegah. Sebab benda ni benda hak Tuhan buat tabiat manusia dah. Orang panggil watacak, orang perempuan ni. Nah, fitrah dia. Siapa masa laku, siapa masa laku. Pakai betul lagi buat ibadat umrah. Ya. Bawa kebetul lagi buat ibadat umrah, pergi berlaku tu nyanyi. Tak boleh kerja buat. Bila tak boleh kerja buat saat itu, bila tak boleh kerja buat, jadi Tuhan bagi kemudahan di sini. Jadi Darul Iftak jawab kepada kita begitu. Ya. Jawab kepada kita begitu, Darul Iftak jawab begitu, maka kita pun kita buat turut cara-cara yang diajar oleh Darul Iftak. Sebab di sini orang panggil lujnah ulama. Lebih-lebih lagi lujnah ulama ahli sunnah wal jamaah. Di Mesir ni kemuncak lah kita kata tempat rujuk ke agama ni. Banyaklah tokoh-tokoh agama daripada ahli sunnah wal jamaah. Bila mereka beri hukumnya kepada kita lebih-lebih lagi, perkara sakut paut dengan mu'asarah ni, kita turut mereka. Sebab kita ni ilmu kita tak sampai situ. Tak sampai situ. Maka apa tambah lagi itu kita serah kepada Ustaz Zaki kita. Alhamdulillah. Supaya dia itu boleh tahu lanjut lagi sebab dia duduk dalam hikam semua. Duduk dalam hikam semua. Terima kasih. Baiklah, itu sebagai satu cara pilihan kita dalam cara nak tunai ibadah babo. Ya, kalau haji itu kita masuk luar 40 hari lebih kita. Tapi umrah ni kita pergi 2 minggu. Ya, pergi 2 minggu. Pas 2 minggu ni kita duduk Mekah 8 hari 7 malam. Pas kalau kita haid Mekah, makna kata kita pergi umrah tak boleh umrah dak. Kalau tak akan ubat gak bakal dak. Tak siap. Makan banyak beri. Pas ya panjang. Ya ke panjang 2 minggu. Ya Allah. Lalu itulah. Tapi hari ni kalau kita masuk di atau dia panggil Sidliyah. Ya ada kedai ubat. Ya kedai ubat Mekah ni ubat yang mahal. Tapi ubat yang mahal pun dia sekali dengan doktor siap dah. Kita pergi ya amor ni nak mani'ul haid. Mani'ul haid dia tanya haid berapa hari. Pasal mana dah tahu mana. Ya ambil tahu dulu. Lepas tu dia ambil ubat kena. Ubat yang ada jenis 180 kok sekotak pada 220 kotak pada macam-macam. Wapah hari tu ya betul. Lalu tu ni kemudahan. Lepas itulah kita ni syarikat UTK kita ni kita ada mutawifah kita. Nak jaga hajah perempuan. Tak gamuk nak royak kotak seh kita royak ke mutawifah. Mutawifah kita hak perempuan. Kita jaga iaitu penjaga-penjaga kita. Penjaga orang-orang kerja lah, orang kerja dalam syarikat kita itu ada perempuan untuk jadi layar. Nak layar kita gapo kita tak tergamuk nak royak, gapo kita tak gamuk nak kecek. Kadang-kadang benda tu benda keji kan. Dia tak gamuk nak royak kotak seh lelaki ni. Nak royak kotak seh perempuan. Royak ke mama dia, royak kepada pekerja-pekerja perempuan itu ada. Ada sedia di situ. Alhamdulillah. Baik, kita tengok satu soalan apa yang ada. Assalamualaikum Abo.ในขณะเราครองอิหรอมเนี่ยเราสามารถแปรงฟันล้างหน้าโดยใช้สบู่ได้ไหม Satu soalan tanya masa kita dalam ihram saat ni tu boleh dak kita nak berus gigi pakai ubat, kita nak mandi pakai sabun, boleh ke tak boleh? Dalam ihram. Kerana dalam ihram ni ya benda-benda bau-bau ni tak sah lah sebolehnya. Sebab tu apabila minyak bau tak apalah, tahu dah minyak rambut pun tahu dah lagi. Tapi nak berus gigi buh ubat boleh ke tak boleh? Nak mandi sabun boleh ke tak boleh? Orang perempuan nak sabun muka saja minyak tu boleh ke tak boleh dalam ihram dia? Ini soalan yang tanya. Terima kasih di atas soalan tersebut tadi. Kalau turut asalnya sebut tatayub di sini maknanya kita bubuh minyak bau. Faham ni bukan minyak bau. Sabun gapo, ubat gigi gapo ni bukan minyak bau. Cuma kita nak ikhtiar diri kita molek. Molek. Kita nak cuma diri kita tu molek. Tu kita nak jaga diri kita sebab ke bau-bau nak pergi kok sedap, nak pergi kok gapo ni, kita nak cuma tu molek. Tetapi kalau turut ayat dia itu turut perkataan dia hak bizab sebenarnya sungguhnya minyak bau. Minyak bau tak boleh. Jadi minyak bau kita nak buh
kenapa belum? Belum ada niat. Belum ada niat. Okey, belum pakai akad akhirat. Ya. Belum ada niat. Belum ada niat. Akad akhirat tak ada gapo, kita tak ada niat apa. Pupus apa? Alhamdulillah. Nah, waktu masa wabah boleh lagi. Ya. Siapa ada masa wabah royak masa wabah tu 2,5. 2,5. Tengok alhamdulillah. Jadi kita tu ada lagi kita akan kecek berkaitan dengan badal haj, badal umrah lagi. Ya. InsyaAllah episod apa lah. Ya. Hari ni kita beri maklumat berkaitan dengan hal-hal sakut pada dengan niat, iaitu niat bersyarat. Niat bersyarat. Macam mana lah? Sidang penonton yang sedang ikuti, sekiranya kita nak pergi umrah sehari 2 hari, tak kira lah pergi periksa mana. Nah, kalau kita rasa tak sedap, kita dalam keadaan uzur, kita rasa tak sedap, rasa tak sihat mana, kita niat bersyarat lebih baik. Ya. Oleh. Jadi niat supaya tu juga nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala Allahumma halli haitsu habastani. Ya Allah, kalaulah aku ada halangan, kalau ada uzur, ada gapo tu, maka terhalal lah, maka tertahlul lah dengan Bahasa Jawi tak apa. Ya Allah, aku niat bersyarat. Aku ni jika jatuh uzur di mana yang bawa pada aku ni tak leh nak gerak ke, tak leh nak itu. Ya. Jadi tertahlul lah Tertahlul dengan aku. Tapi kita kena ambil hak uzur berat lah. Kalau uzur sikit-sikit tu jangan tahlul lah. Makna kata uzur jadi maaf oleh syarak lah. Ya. Uzur dimaaf oleh syarak. Lepas tu kalau dia perempuan ni patut benar apa ni? Ya. Sebab perempuan kadang-kadang baru ni kita pergi seorang tu ada hujat haji. Nah, kita masuk Mekah ke apa, kita pergi niat umrah lah. Selit mari ni dalam area. Ya. Tiba-tiba mari uzur. Ya. Mari uzur pula esok nak pergi wukuf daripada Arafah. Tu dia. Tu lalu tu kita duk tengok tamra ke apa lah, moga kita syarikat ni cari jalan. Lalu tu kita putar dia. Nah, tak ada dah. Lepas tu niat tak ada niat bersyarat. Ya. Lalu tu kita pergi niat haji dia tu, iaitu haji qiran. Nah, jadi serta selalu dah tawaf umrah dia sekali dengan tawaf haji. Tu nak ya tu dalam Islam ni Nabi wi mudah Nabi wa haji sekali hajatul wida. Tapi sekali haji Nabi tu tubik 3 rupa. Had tamattu, had ifrad, lepas tu had qiran. Makna kata lega banyak gitu. Nah, tapi kena tahu cara je lah. Ni kita nak belajar lah, kena menuntut lah. Ya. Alhamdulillah, maka simpulan akhir lah kita serah pada tuan guru kita. Ya, terima kasih. Untuk hari ni insya-Allah. Ya, terima kasih. Jadi yang kita dok kecek ni ayah-ayah dan ibu-ibu, jadi masalahnya perkara hak jadi manik di dalam kerja buat ibadat kita, hak jadi tertegah dalam kita nak buat ibadat ni macam kita sebut tadi. Nah, kita pergi makan ubat saat itu, kita kena ambil lah apa maklumat daripada doktor dulu. Dia saat itu we need cai dulu. Nah, mari tengok diri kita saat itu boleh tak kita makan ubat ni bawa pada bahaya ke, bawa kepada mudarat ke, tak boleh. Sebab apa? Sebab dasar pada hadis Nabi SAW. Dalam bahasa tadi yang kita duk bahas, wa ma'azalika la mani'a syar'an min akhdhi dawa'i liman'i min akhdhi dawa'in liman'il haidhi li ada'il haji wal umrati illa idza tarattabat dararun. Nah, dararun ala akhdhihi. Kalau benda tu membawa kepada mudarat, tak boleh. Nah, tak boleh kita nak menahan haid, nak menahan nifas, kita nak menahan daripada darah hak datang ni tu tak boleh kalau bawa pada mudarat. Sebab apa? Sebab yamna'u akhdhuhu ni liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Kita nak mudarat diri sendiri tak boleh, dan nak mudarat yang lain pun tak boleh. Ambil daripada hadis tu, maknanya kalau tidak mudarat tak gapo. Tak gapo kita makan menahan daripada haid. Nah, kerana kita nak mengerja ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita jagalah belum daripada kita nak pergi ke sana tu, kita beritahu belum. Kita boleh jaga diri kita, boleh buat ibadat dengan sepenuh. Apabila kita menutupi dulu, kita buat tu jadi tak ada jadi gogak lah apabila kita sampai ke sana. Maka sekadar tu saja, terima kasih semua. Nah, sekiranya percakapan kita ni tu jadi laju ataupun jadi kasar agak lah, kita akan sambung semula pula kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Sekadar ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.